kepada keberkatan dalam hidup kita, supaya kita sentiasa berada dalam keredaannya. Mudah-mudahan Allah pimpin kita dengan ilmu yang diterima. Setiap kali kita mengaji, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita berjaya menjadi orang-orang yang bertakwa, itu tanda Allah nak jamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Tak ada takwa, jangan mimpi nak dapat jaminan dari Allah Ta'ala. Mesti menjadi orang yang bertakwa. Takwa tu tandanya apa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bukan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang. Itu bukan takwa. Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Allah marah. Kata Allah apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi kita kena yang hak tu, yang betul tu buat je. Yang tak betul jangan buat. Sebab itu Allah datangkan 5 hukum supaya kita menjadi orang bertakwa. Allah datangkan hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh, hukum harus. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat, elok. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan, elok. Jangan buat, dapat pahala kalau kita tinggalkan. Yang harus artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu benda harus. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, yang harus tu bila kita laksanakan, bila kita buat dalam bentuk perbuatan, dia tak ada tinggal harus. Dia bertukar hukum. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat. Ya? Dia tak ada tinggal harus. Tapi bila dilaksanakan, contohnya menguap, hukumnya harus menguap tu, hukum dosa, tak ada pahala pun. Tapi bila kita menguap, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus. Bila jadi wajib, kalau dia ada penyakit, katakanlah sakit perut bergulung-gulung, ubatnya menguap aja. Bila menguap, hilang sakit perut tu. Ketika itu dia wajib menguap. Bila haram, bila menguap jadi haram, mula-mula dia ngisap cerut. Itu makan belah jerin, makan belah petang. Itu bila menguap, halal mulutnya pada mu'iz, macam tampuk dia mu'iz, hukumnya haram. Ya? Asalnya harus, tapi bila dia lakukan itu boleh jadi haram. Bila jadi sunat, menguap jadi sunat, tutup mulut tu. Dengan tangan boleh, dengan buku boleh, dengan kepiah boleh, dengan kain boleh. Dapat pahala. Apa itu? Dibaca doa. Ya, apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doanya. Siapa tak apa yang tangan? Dapat pahala. Itu sunat ya. Bila makruh, bila menguap tu jadi makruh. Bila dia menguap, tengangnya aja mulutnya macam mulut buaya tu. Tertutup langsung itu makruh hukumnya. Dan sebagainya. Itu dia. Dia tak tinggal harus. Jadi kena ikut adab-adab. Sebab dalam Islam ni semua ada adab. Apa kita buat pun ada adabnya. Nak makan ada adab, nak tidur ada adab, nak menguap ada adab, nak batuk ada adab, nak bersin ada adab. Apa saja. Nak ambil wuduk ada adab. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita sudah semayang subuh. Berjemaah pula tu. Kerana semayang subuh berjemaah tu hukumnya fardu kifayah bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan sunat. Kalau tak timbul fitnah.
Udah semayang, jangan terus balik. Jangan lepas salam, lepas salam, lepas salam, itu apa? Kumbal. Lepas salam je kumbal, lepas salam je kumbal. Jangan. Tunggu dulu. Wirid dulu. Ikut mazhab Syafi'i, hukumnya sunat kita wirid dulu. Banyak wirid-wirid kita baca ni ya. Jadi yang nak kita baca malam ni wirid-wirid selepas main subuh. Sampai kita baca ayat 10. Lepas itu dah habis tu, udah agak-agak terbit matahari, udah kita sembahyang sunat isyraq, dah sembahyang sunat duha, barulah pergi keluar mencari roti canai. Jangan terus bah aja. Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Ada banyak-banyak doa-doanya. Ini kita akan baca doa-doanya ya. Di antaranya doa Nabi Isa. Mula-mula kita baca doa Nabi Isa dulu ya. Ya. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihi salam, alaihi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Iaitu doanya mbak. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wala amliku naf'u ma arju wasbahal amr biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu martahita bi'amali fala faqira afqar minni ilaika wala ghaniyun aghna minka an. Cakap Melayunya apa? Artinya ya Allah, itu doanya doa Nabi Isa namanya. Ya Allah, sesungguhnya jadikanlah aku tidak dapat menutup apa-apa yang aku bencikan. Aku tak dapat apa. Jadi kalau aku tidak akan dapat menolak, tidak dapat menolak apa-apa yang aku benci itu. Dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Aku ni tak lalu menolak apa yang aku benci. Tapi tak perlu dapat manfaat benda yang aku harap itu. Waktu aku minta kamu tolonglah. Tolong aku tu supaya kau dapat menolak apa yang aku benci tu dan dapat manfaat apa yang kau harapkan ya. Dan jadikanlah segala urusanku di tanganmu. Kamu yang menentukan apa urusanku, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri. Maka tidak ada orang yang fakir, yang lebih fakir daripada aku. Aku yang paling fakir. Aku yang apa kedana, apa tak ada. Ilmu tak ada, rezeki tak ada. Semua dari kamu. Apa yang aku miliki sekarang ni kamu bagi. Ya. Ada rezeki, ada duit, Tuhan yang bagi. Ada kesihatan, Tuhan yang bagi. Ada ilmu, Tuhan yang bagi. Ada kenderaan, Tuhan yang bagi. Ada mah, Tuhan yang bagi. Ada kepandaian, Tuhan yang bagi. Kita apa tak ada. Apa kedana. Ya, sampai kaya yang kata dari nak penuh benda orang. Apa yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Amanah dari Allah Ta'ala. Bukan kita punya ya. Dari aku apa tak ada. Aku orang fakir. Lebih fakir daripada aku. Tak ada yang lebih fakir daripada aku. Aku yang paling fakir. Dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Yang paling kaya kamu. Kamu siapa? Tuhan. Dia paling kaya. Kenapa? Dia tidak memerlukan apa-apa. Orang kaya itu bukan orang banyak duit. Tuan-tuan dan perempuan. Orang kaya itu ialah orang yang tidak tidak ada apa-apa keperluan. Itu orang kaya. Paling kaya Allah. Dia tak perlukan yang menjadikannya. Dia tak perlukan harta. Dia tak perlukan pangkat. Dia tak perlu kedudukan. Dia memang sedia kaya. Sedia mulia. Sedia tinggi darjatnya. Dia paling kaya dia. Dia tak perlu kepada siapa yang menjadikannya. Sedangkan dia menjadikan segala-galanya.
Dialah yang menjadikan manusia, dialah yang menjadikan alam, dialah menjadikan matahari, dialah yang menjadikan bulan, dia menjadikan sungai, dia menjadikan ikan, dia menjadikan pokok, dia menjadikan buah-buahan, apa saja semua dia menjadikan. Alam ni dia menjadikannya. Itu yang dia kaya tu. Paling kaya kamu lah, Allah lah. Mana tahu? Allah ada khabar Al-Quran. Setiap minggu baca tu imam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia iaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya dalam 6 masa. Allah ada khabar. Dia menjadikan langit dan bumi ni. Langit tu Allah menjadikannya. Matahari itu Allah menjadikannya, bulan itu Allah menjadikannya, bintang-bintang itu Allah menjadikannya, bumi itu begitu juga Allah menjadikannya, pokok-pokok Allah menjadikannya, binatang Allah menjadikannya, sungai Allah menjadikannya, laut Allah menjadikan, semua dijadikan oleh Allah SWT. Itu sebab dia paling kaya. Dia tidak memerlukan apa? Yang memerlukan Allah kita, Allahus Samad. Allah lah tempat pergantungan kita. Kita nakkan Allah boleh menengok. Kita nakkan Allah boleh bercakap, saya ni boleh bercakap ni, nakkan Allah Ta'ala. Boleh tak Allah bisukan saya, tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak Allah bisukan saya? Boleh. Atau disakit yang tengkut, tekak saya, lalu tak boleh keluar sampai. Kita nak ngajar. Saya ngajar boleh ngajar kerja kerana diizin oleh Allah Ta'ala. Nak datang kemari tu. Siapa bagi pandangan? Allah bagi pandangan. Boleh nampak jalan. Oh, boleh pergi. Semuanya dari Allah Ta'ala, ya. Alright, itu doa yang pertama tadi, ya. Doa Nabi Isa AS. Kemudian lagi apa? Allahumma la tasmik bi adri wa la tasuk bi siddiqi wa la taj'al musibati fi dini wa taj'alid dunya akbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallut alayya bidzambi man la yarhamni. Cakap Melayunya, ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. Jangan kamu bagi kemenangan kepada musuh. Itu yang kita ada doa kunut nazilah tu, supaya musuh-musuh Islam tu tak akan dapat kemenangan. Kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim, yang kita baca setiap sembahyang, ya. Namanya kunut nazilah, supaya musuh-musuh Islam tu dihapuskan, Yahudi dihapuskan. Itu namanya apa? Janganlah engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku jangan jadi jahat, dan janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku, jangan jadi musibah pada agama, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Dunia ini bukan kita tolak, bukan kita buang, dunia ini kita uruskan saja, ya. Uruskan saja. Karena kita hidup dalam dunia ni, nak ada dunia ni, nak makan, nak minum, tapi bukan matlamatnya dunia ni. Karena kita bukan nongkat dunia, akhirnya kita akan mati juga, ya. Itulah. Jangan jadi sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Kerana nak dunia aja. Saya ngajar nak dunia aja. Lepas ngajar nyelin je, mana ya ni tak ada datang ni, ayah melepas laku malam ni. Melepas apa? Melepas apa? Tuan Cik Nazri, lepas apa? Lepas envelope. Dan malam ni isyak, kalau tak ada envelope pun saya datang juga, insya-Allah. Nampak pergi ke kiri ni, kampung saya. Saya akan cuba datang juga, walaupun tak ada envelope. Kalau tak ada envelope menyongin juga, jangan monyok aja. Ini dah boleh tak ada envelope, monyok aja dah. Bagi besar. Ini ya, jangan dunia ni jadi matlamat. Kita nak uruskan saja. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, amalku.
kesudahan dapat ilmuku, dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku. Jangan aku ni banyak buat dosa, jangan. Akan orang yang tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Itu doanya, doa Nabi Isa tadi. Udah habis tu, kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang kau kehendaki. Doalah yang lain. Ini anjurannya, bukan mesti ikut. Ni lah. Doa kita masing-masing lah. Doa untuk kebaikan. Untuk kebaikan diri. Minta sihat badan, minta ilmu yang memberi manfaat. Nampak isteri yang nak isteri yang solehah, nak anak-anak yang soleh. Lagi apa? Nak kebaikan dalam dunia ni, supaya baik dalam dunia ni. Di antara doa saya lah, aku suruh ikut ni. Di antara nak ngapur punya doa saya ni, Allahumma atina rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsira wa khairan qariban wa syarran ba'ida wa waladan salihan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Itu doa saya. Allahumma atina rizqan jadidan, ya Allah sentiasalah diperbaharui rezeki aku ni. Dia ada je rezeki. Minta rezeki tu, ya. Rezeki itu bukan mamam aja, ilmu tu rezeki. Kesihatan tu rezeki, ketenangan jiwa tu rezeki. Bukan tak mamam aja, mamam tu rezeki juga, tapi bukan itu aja. Ilmu tu rezeki juga. Lagi apa? Kemuliaan tu rezeki. Ketakwaan tu pun rezeki juga. Umran tawilah, dan umur dia panjang. Minta kita ni umur panjang, ya. Saya ni kira panjang dah umur saya nak. Dah 81 tahun. Panjang umur saya. Ada yang pergi dulu daripada saya. Isteri saya pergi dulu daripada saya. 74 tahun umurnya. Habis saya 81 dah. Bulan 5 ni esok 81. Panjang juga saja. Minta sudah dikabulkan Tuhan tu. Wa malan katsira, dan harta dia banyak. Nak harta banyak. Saya tak ada banyak harta, tapi mintakak ada. Rumah ada, motor ada, duit ada. Ada dalam. Sepertinya Allah kabulkan doa saya tu ni. Warizqan wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba, dan yang baik-baik itu dia dekat. Yang baik-baik itu dekat, majlis ilmu dekat, majlis zikir dekat, majlis selawat dekat. Ya. Pergi hampir dengan yang dekat-dekat tu. Wa khairan qariba wa syarran ba'ida, yang jahat-jahat tu jauh-jauh. Jangan dia dekat dari yang jahat tu, ya. Majlis dari menari jauhkan. Majlis orang mengumpat jauhkan. Majlis orang mendosa jauhkan. Ya. Majlis bid'ah jauhkan. Minta jauhkan. Jadi wasyarran ba'ida wa waladan salihah. Saya tambah lagi, wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Biar anak-anak yang saleh, yang berjaya di dunia dan di akhirat. Anak-anak saya tak adalah berjaya sangat, tapi tak adalah tak adalah duduk tepi jalan. Muat bohong, tolong kami, bantu kami anak Haji Ibrahim. Tak ada lagi, belum lagi lah yang datang, ya. Tapi berjaya juga. Ya. Sekongkorannya semayangnya tak ada lagi risau, ya. Sekongkorannya kalau tak ada berjaya. Tapi dia ada anak yang soleh. Dapat anak ni, nombor satu, pelihara daripada api neraka. Dan itu perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Mendoakan kedua ibu bapaknya. Kita dapat anak, maknya pun dah dapat anak. Yang nunggu saya dapat anak. Harapkan anak-anak dan mendoakan mereka. Mereka mendoakan itu. Saya doa, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seorang, kalau jadi imam, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Itu doanya untuk kalau kami. Ya, anak tu biar saleh untuk mendoakan kita. Kerana bila kita pada masuk habis sumber pahala habis dah. Kecuali 3 aja. Sedekah jariah. Kemudian ilmu yang memberi manfaat. Sebab tu saya suka ngajar.
Mudah-mudahan ilmu yang saya ajar tu dapat kepada mereka yang mendengar dan mereka amalkan. Pahala mengalir pada saya walaupun saya dah tak ada dah padam. Yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu. Bila mati seorang anak Adam, putus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Nak sedekah biar yang panjang gunaannya. Sedekah pada masjid ni boleh. Sedekah pada sekolah tahfiz yang di masjid lama tu boleh. Mana-mana tempat lain dia. Sedekah pada surau boleh. Biar panjang kegunaannya. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Sebab saya suka ngajar. Patutnya saya dah 81 tahun ni tak ngajar lagi dah, tapi nak ngajar juga. Kenapa? Karena mudah-mudahan yang saya ajar tu bermanfaat. Orang boleh amalkan. Bila ada orang amalkan, pahala dapat tak saya? Dapat kata dapat? Dapat saya tu ya, pahala. Mudah-mudahan. Tapi biar ilmu yang memberi manfaat. Jangan belajar ilmu yang membinasakan, ada juga. Jangan ngajar ilmu yang ilmu sihir, jangan. Jangan ngajar ilmu muzik, jangan. Jangan ngajar ilmu mencuri, ilmu pukar, jangan. Biar ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Tuan-tuan semua ada anak. Cuba pejam-pejam mata tu. Anak tu soleh ke dah? Tahu ke dia tak tahu semayang? Reti ke tak reti baca Quran? Cukup waktu dia semayang ke dah? Reti dah dia menutup aurat dan sebagainya. Becek. Kerana amanah tu je. Anak kita tu bukannya penghormatan, bukannya memberi kebanggaan bagi kita. Dia itu adalah amanah dari Allah. Ada anak pelihara. Karena Allah perintahkan Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu. Mula-mula kita dulu. Dan keluarga kamu dari api neraka. Pelihara isteri dari api neraka, pelihara anak-anak dari api neraka. Kerana tak sabar lalu nanggung neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan pembakarannya ialah manusia dan juga batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang ganas-ganas. Mereka tak erti nak derhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh pelupuh aku buat malaikat, pelupuh lah. Allah suruh bedah aku buat malaikat, bedah. Allah suruh balon aku buat malaikat, balon. Dia tak erti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Itu malaikat ya. Dia takutnya itu tu. Jadi pelihara diri kita dulu dan anak-anak itu, keluarga kita daripada api neraka. Itu dapat anak-anak itu adalah amanah dari Allah. Bukan penghormatan ya. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang kau kehendaki daripada segala doa yang masyhur. Rasulullah banyak dah ajar doa. Quran pun banyak ajar doa. Dan Quran banyak. Yang Rabbana itu Tuhan ajar tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa tu. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami dari azab api neraka. Itu doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa juga. Ya Allah, janganlah engkau cabutkan iman kami setelah kamu beri hidayah kepada kami. Sesungguhnya kamu sekiranya dah kamu adalah pemberi. Innaka antal wahhab, kamu adalah pemberi yang paling mulia. Itu doa tu. Lagi apa? Doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami ini menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya kamu tidak beri rahmat dan kamu tidak ampunkan dosa-dosa kami, maka
jadilah kami ni orang-orang yang rugi. Itu doa yang baik-baik lah kata ya. Doa dalam Quran tu. Lepas itu doa Nabi. Doa Nabi pun buat juga. Nabi Isa dah kita baca tadi dah. Nabi Muhammad banyak doa-doa ya. Jadi doa yang baik-baik. Jangan doakan kebinasaan bagi orang lain. Tak boleh. Kita ketikkan jiran kita tu. Jangan, ya Allah, cekik dia tulang dia orang jiran aku ni. Jangan tak boleh ya. Kita bencikan kawan kita. Ya Allah, lagu ada motor dia tak. Jangan. Nak dengar, nak doa biar yang baik-baik untuk diri kita dan juga orang lain ya. Doa yang baik-baik. Tapi untuk musuh kita doa. Itu ada kunut nazar tu, doa supaya mereka itu hancur kerana mereka memusuhi Allah Taala. Okey. Dan hendaklah engkau hafiz, seperti hafal. Hafiz doa-doa tu. Hafiz ataupun hafal segala doa yang telah kami tuliskan di dalam fasal ad-da'wat, fasal doa-doa. Ad-da'wat, da'wat tu plural, banyak. Kalau banyak doa tu boleh da'watun ya. Ad-da'wat tu di dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ke. Kitab yang kita baca ni Imam Ghazali ngarangnya. Namanya Bidayatul Hidayah. Ada lagi besar tebal kitabnya. Bab doanya. Banyak tu. Apa doa yang ada situ ya. Namanya Ihya Ulumuddin. Itu nak baca yang setahun baru habis. Tu saya kadang nak kan setahun nak baca itu je pun. Tak payah faham. Setahun baru habis. Dia ada 8 jilid. Ini nipis je kita ni. Namanya apa? Nama kita apa? Bidayatul Hidayah. Artinya permulaan untuk dapat petunjuk. Itu Bidayatul Hidayah. Kalau nak tinggi lagi, baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Hidup berilmu cara agama. Berilmu agama. Itu Ihya Ulumuddin. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, udah doa, kita pun balik ya. Udah sembahyang. Mula-mula sembahyang isyraq dulu. Bila terbit matahari tu, terbitnya matahari tunggu segala. Jangan naik dulu, jangan sembahyang dulu tau. Bila terbit matahari tu, sekarang ni terbit matahari berapa? 7.12 tak salah ya. Ya tak? Mana kedai kalender tu? Berapa? Syuruk berapa? 7.18. 7.18 campur 26 minit atau setengah jam lah senang kata. 18 campur setengah jam apa? 7.48. Semayang dulu. Nama semayangnya sunat isyraq. Apa nama semayangnya tuan-tuan dan puan? Sunat isyraq, sunat terbit matahari. Jangan semayang dulu. Kalau semayang dulu tak cukup masa, jangan. Hukumnya tak sah, makruh. Ada yang mengatakan haram. Itu waktu tahrim, waktu yang diharamkan ataupun dimakruhkan dia sembahyang. Ya biar setengah jam dulu. Bila cukup setengah jam sembahyang. Itu nama sunat isyraq. Lepas itu memang duha tu tak kira sampai panjang waktunya. Lepas 27.48 tadi, duha itu sampai zuhur ya. Lepas tu, lepas sembahyang sunat isyraq tu barulah pergi keluar mencari roti canai ke, mencari nasi lemak ke, mencari goreng pisang ke ya. Barulah betul-betul jasanya. Kemudian lepas tu bagikan masa kita tu. Ada 4 penggal. Hendaklah engkau bahagikan masamu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. 4 bahagian ya. Bahagian yang pertama berdoa. Tadi dah doa tu. Yang kedua berzikir. Zikir banyak. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua zikir tu. Cuma sebut betul-betul. Jangan zikir tu main-main nak lekas habis aja. Ya. Ni dah subhanallah, 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 subhanallah. Apa benda subhanallah? Tuan-tuan. Ni hafal Quran banyak ni. Apa benda subhanallah? Patutnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dah subhanallah, subhanallah. Apa sebab?
Betul? Alhamdulillah. Yang ketiga, hamlah. Apa dia hamlah? Apa dia hamlah? Alhamdulillah atau alhamdulillah. Itu nak apa? Boleh? Betul tak? Allahu Akbar. Ingat Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah punya lagunya. Sebab betul Allahu Akbar. Kaf tu hamas. Keluangin aja. Jangan Allahu Akbar. Betul ke betul. Dia bukan qalqalah. Allahu Akbar. Apa itu kita tahlil? La ilaha illallah. Ya. Dia mula zikir ya. Itu doa. Doa tadi dah kita baca doa tu. Yang kedua berzikir, yang ketiga bertasbih tadi tasbih ya, dan bertasbih. Tasbih itu subhanallah. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan apa? Dengan sautas tasbih. Elok bawa ni. Mayang ni. Ya. Kalau tahlil tu berapa kali? Berapa kali tuan? La ilaha illallah. Berapa kali? Ya. Kalau ikut kitab, nama kitabnya Jauharul Mahub 300 kali. Tak perlu. 300 kali. Tapi bagi saya 100 kali tu okeylah ya. 100 kali dah. Jangan kurang 100 kali ya. Itu untuk orang ahli fiqh tu kalau ikut kitab Jauharul Mahub tu. Kalau orang ahli tasawuf kata dia nak 12,000 kali. Siapa lalu orang kata? 12,000 kali. La ilaha illallah. 12,000. Lalu kan? Saya pun tak lalu. Tu ahli-ahli tasawuf ya. Ahli-ahli tarekat memang boleh buat. Tapi paling kurangnya 100 kali lah ya. Itu paling minimum 100 kali. Ini dah ada setengah tu udah penat ulama-ulama dulu nyusun wirid tu. Tapi main kotor je. 33 kali dah berhenti. Ada tak jadi apa itu? Sini saya tak tahu, saya tak pernah main subuh sini. Ada tak? Cukup 33 kali tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terus doa. Saya tak tahu ke mana ni. Sesekali nak main subuh kat sini. Tuan nak tengok keadaannya. Dia paling koman, paling kudi, paling koyok 100 kali. Itu pun tak ada dalam kitab tu. Bukan dalam kitab kata 300 kali. Kalau baca Jauharul Mahub 300 kali lalu kan. Itu dah zikir ya, tahlil dan sebagainya. Yang pertama tadi ya, bagikan selepas sembahyang subuh itu pada 4 bahagian. Kepada 4 bahagian iaitu berdoa, kedua berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Yang ketiga membaca Quran, baca Quran. Paling kurangnya 200 ayat sehari baca Quran tu. Jangan tak Quran tu dah ramah. Berusik pun dah. Yang macamnya apa? Lipat. Yang macamnya semut. Anak-anak bacanya. Baca Quran tu banyak-banyak ya. Dan yang keempat bertafakur. Apa tafakur? Fikir. Tafakur. Menong tu. Bukan menong ni aku nak kahwin dengan siapa. Bukan itu. Menong apa? Aku kalau mati esok boleh ke tak boleh nak jawab soalan munkar dan nakir. Itu patut fikir kan tu. Macam mana dalam kubur, lepas kedak aku dalam seksa kubur. Seksa kubur ada 4. Lepas kedak aku. Yang pertama soalan munkar dan nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga didatangkan ulur dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat. Apa nama pun apa gerun kita dengarnya Sujahul Aqra. Sujahul Aqra, kerak bunyi gerun kita dengarnya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, dimasukkan api neraka dalam kubur. Dibalik-balik macam orang manggang barbecue. Dibalik-balik mayat dalam kubur tu. Itu 4 sesi kubur. Yang mana lalu nahon? Tuan-tuan, yang mana lalu nahonnya? Perempuan, lalu nahon yang mana? Yang pertama, pukulan soalan dan pukulan munkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga, didatangkan ulur dan kala, mematuk-matuk sampai kiamat. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Yang 4 perkara tu. Yang mana lalu nahon? Cakap apa? Itu benda nak berlaku pada kita ni. Jangan ambil ringan aja ya. Itu kena berfikir atau fikirkan diri kita tu. Dia suruh tafakur. Engkau memikirkan betapa banyak dosa-dosa. Siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak tengok mana orang tak berdosa ni. Nak angkat gambar, nak masuk dalam Facebook. Orang ini tidak berdosa. Namanya Muiz, ada? Muiz ni lah saya, cucu saya. Semua kita yang berdosa belaka. Ma min adamiyyin illa walahu zunub. Dan tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa-dosa. Ya. Jadi tengok, fikir dulu. Banyak tafakur. Ya. Memikirkan dosa-dosa kita dan ketaksiranmu. Taksir itu kelalaian. Lambat semayang selalu. Masbuk aja selalu. Itu ketaksiran, kelalaian kita dalam berbuat ibadat terhadap Tuhanmu. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani mendedahkan dirimu kepada siksaan Tuhanmu. Berani menolak. Benda tu haram buat juga. Benda tu boleh masuk, dia menyebabkan dia masuk neraka, dia buat juga. Lantak lah tak ada aku sampai masuk neraka. Ada tak orang cakap tu? Ada tak orang cakap tu berani menolak? Udah masuk neraka masuk baru jerit pekik. Ini dah sengaja tu. Kita minta fikirkan diri kita tu. Mendedahkan diri daripada siksa Tuhan yang sangat pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Dan hendaklah pula engkau fikirkan, kita fikir dulu, habis kau fikir dulu ya. Hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu. Disusun waktu tu, pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Menentukan wirid. Wirid tu apa? Bacaan-bacaan sebut nama Allah, zikir ya. Wirid yang akan kau baca di sepanjang hari. Sepanjang hari tu ikut apa yang wirid nak buat. Tasbih ke, tahmid ke, tahlil ke. Supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu, kelalaian kamu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaanku, kemurkaan Tuhanmu, supaya Tuhan tak marah. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan. Buat yang baik aja. Baca Quran, selawat, zikir, wirid dan sebagainya. Buat yang baik-baik aja. Kebaikan kepada orang-orang Islam, tolong orang miskin, tolong orang tua, tolong orang yang cacat dan sebagainya. Kita buat kebaikan kepada mereka. Kebaikan ya, gunakan tu. Kebaikan kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Semuanya taat aja. Kerana ada 5 hukum tadi, buat yang wajib dan sunat ya. Yang haram makruh tinggalkan. Hendaklah engkau membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau pasatkan, artinya niat dalam hati itu sesuatu ketaatan yang termampu engkau. Apa yang boleh kita buat biar dia taat, biar Allah suka. Yang termampu engkau membuatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal. Antara baik-baik itu ada yang lebih afdal. Pilih yang terbaik di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatanmu itu.
Macam mana nak supaya mudah nak berlaku taat ya. Supaya diterima Allah pekerjaan taat kita tu. Ya. Terlebih afdal di antara segala ketaatan dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tu. Nak sembahyang macam mana, nak puasa macam mana, nak zakat macam mana, nak sedekah macam mana. Dan jangan lupa memikirkan bahawa ajalmu itu sudah dekat. Sama yang cakap ni dah 81. Berapa lagi? Ada 1 tahun lagi. Agak-agak lah orang yang cakap ni ada 1 tahun lagi umurnya. Tu usah 1 tahun. 1 second pun belum tahu. Yang tengah ngajun terus ya. Jadi saat kamu ajal kamu tu tetap akan makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Hendaklah kau fikirkan bahawa jangan lupa memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu dan bahawa kematian itu bila-bila masa boleh datang, memutuskan segala rancanganmu, dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Tak boleh elak, nak mati-matilah. Allah kabul Al-Quran, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Nak lari itu kalau tapi dia datang juga. Jadi nak fikir yang itu tu, di luar ikhtiar kamu, tak boleh nak elak. Dan kau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Ya. Kemudian kita akan baca nanti akan datang, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ada 10 jenis zikir. Itu dipanggil ayat 10. Itu bulan depan ya. Tahun depan kita akan baca ayat 10. Ayat 10 tu itu tahun depan kita baca ya. Masyhur ayat ni. Elok hafal bermula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Lepas tu hujung sekali bismillahirrahmanirrahim la yadur ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu ayat 10 ya. 10 ayat. Ada selawat, ada zikir dan sebagainya. Itu tahun depan kita baca ya. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dan dapat kita ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada siapa nak bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya dapat murid-murid yang bijak-bijak lagi. Asyik dia ajar dapat. Mencari hanya ada di masjid Pulau Tiga Kiri. Masjid, kampung masjid. Kampung ni namanya kampung masjid. Saya tahu saya orang sini. Memang begitulah. Kalau ngajar semua orang dapat, maknanya murid-murid itu bijak berkiranya. Kalau semua orang tak dapat, seorang tak tahu, itu tandanya apa? Ustaz tak kerti ngajar. Cikgunya tak kerti nak ngajar. Itu semua tak tahu. Saya tak dapat, saya tak tahu. Itu ustaz bingung. Itu. Murid tak ada apa-apa. Cuma ya, ustaz saja yang salah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil